Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Amma ba'd. Sidang muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kuliah subuh kita pagi ini seperti biasa kita sambung bacaan kitab Al-Qawlut Tam fi Ahkamil Ma'mumi wal Imam. InsyaAllah pada pagi ini kita akan khatamkan kitab ini, kerana kita berada di tajuk yang terakhir daripada masalah yang terakhir pada kitab ni. Jadi tuan-tuan boleh tengok muka surat 180, masalah 214, ya, masalah yang terakhir daripada kitab Al-Qawlut Tam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana mukhlishina biqira'atihi. Kata musannif rahimahullah, zikir dan doa lepas sembahyang. Zikir dan doa selepas sembahyang tersebut di dalam kitab Fathul Allam Syarhul Mursyidil Anam fil fiqhi ala madhhabi sadati syafi'iyah, karangan As-Sayyid Muhammad Abdullah Al-Jaradini. Katanya maksud ibaratnya disunat membanyakkan daripada berzikir dan berdoa selepas selesai daripada sembahyang. Selepas selesai daripada sembahyang, dengan sekira-kira dinisbahkan keduanya kepada sembahyang pada uruf. Kerana meninggalkan yang demikian itu, berzikir dan berdoa menjauhkan diri di antara hamba dan Tuhannya. Kerana doa itu amat mustajab sekali selepas sembahyang, dan lagi disunatkan perlahan dengan kedua-duanya, melainkan bagi imam yang menghendaki ia mengajar orang ramai yang hadir, maka hendaklah ia menyaringkan suaranya. Baik, dalam kitab Fathul Allam, ya, karangan As-Sayyid Muhammad Abdullah Al-Jaradini, dia kata apa? Yang pertama, sunat kita perbanyakkan zikir dan doa selepas daripada sembahyang fardu, ya, iaitu zikir dan doa yang diamalkan selepas daripada sembahyang fardu. Zikir dan doa yang berkaitan, yang diamalkan selepas daripada sembahyang fardu, iaitu zikir-zikir dan doa yang ma'thur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, atau doa zikir yang diamalkan oleh para ulama selepas daripada selesai sembahyang. Baik, sebab apa dia kata
Kerana orang yang tinggalkan amalan zikir dan doa itu menjauhkan dirinya daripada Tuhan. Ya, kerana sesiapa yang meninggalkan walaupun zikir dan doa ini sunat, amalan sunat selepas sembahyang, tapi kata Sayyid Muhammad, orang yang tak melaksanakan zikir dan doa selepas sembahyang itu sebenarnya dia menjauhkan diri daripada Tuhan. Kita nak mendekatkan diri dengan Tuhan. Mendekatkan diri dengan Tuhan ni kena banyakkan zikir dan doa. Bila yang antara yang masa yang terbaik untuk berdoa, masa yang terbaik bukan waktu lain tak boleh doa, tak boleh zikir, boleh. Tapi masa yang terbaik untuk berdoa selepas daripada sembahyang fardu. Ya, masa yang terbaik untuk berdoa, untuk berzikir selepas daripada solat fardu. Selain daripada masa-masa yang di luar sembahyang, di luar waktu sembahyang, ya. Baik. Kerana apa? Kerana Nabi SAW dalam banyak hadis selepas selesai sembahyang, Nabi tidak meninggalkan tempat sembahyang dia. Nabi zikir, ya, dan Nabi berdoa. Itu disebutkan dalam banyak hadis. Baik, kemudian dia kata doa ini pula amat mustajab apabila dibuat selepas daripada sembahyang fardu. Ada tempat dan masa yang mustajab doa. Ada tempat dan masa yang mustajab doa. Ya. Tempat yang mustajab doa di multazam. Ya, di multazam. Itu ada tempat yang mustajab doa di belakang maqam Ibrahim. Itu tempat di padang Arafah pada hari yang ke-9 Zulhijjah. Lebih-lebih lagi waktu lepas asar nak masuk maghrib, ya, itu tempat dan waktu berdoa. Kemudian ada waktu yang mustajab doa. Waktu yang mustajab doa antaranya selepas daripada sembahyang, ya, selepas daripada kita sembahyang tersebut waktu yang sangat mustajab doa. Jadi jangan kita abaikan, ya. Walaupun doa pendek pun jadilah, kan? Doa pendek, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar pun jadilah, kan? Doa yang dirakamkan dalam Al-Quran. Baik, ya. Kemudian zikir dan doa ni pula disunatkan kita perlahankan. Masing-masing zikir dan doa, imam, makmum, ya, masing-masing perlahankan suara untuk berzikir dan berdoa. Itu asal, asal amalan dia begitu. Kerana dia amalan yang berasingan, ya. Kecuali lah imam nak melatih para makmum, nak mengajar para makmum bacaan zikir yang betul dan doa yang betul, ya, supaya boleh dihafal oleh makmum. Maka pada waktu itu boleh dinyaringkan suara, imam boleh nyaringkan suara. Walaupun begitu, jangan dinyaringkan suara terlalu kuat sehingga mengganggu orang yang sedang sembahyang, khususnya yang masbuk. Kan dia bangun diri, kemudian dia nak baca Fatihah, dia terganggu dengan zikir yang terlalu kuat. Ada tak berlaku macam tu? Ada kan? Bila lagi tu imam tu suara sedap, kan? Dia tarik tu lah, kan? Tu imam tu suara sedap, dia buat zikir munajat dia pula, kan, sedap suara. Yang makmum ni duk bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, lepas tu
terganggu dengan suara imam, dia terlupa Fatihah dia. Itu antara sekiranya sampai ke peringkat itu, hukum dia haram ya. Mana dia mengganggu ni. Walaupun itu amalan sunat. Sedang asal zikir ya, selepas sembahyang tu mesti diperlahankan. Tujuan dikuatkan tu untuk mengajar makmum. Itu tujuan dia. Tujuan dia untuk mengajar makmum saja. Tidak ada yang lain. Baik. Yang tu kita kena perhatilah. Makna ada masjid yang dia punya sistem, apa kita panggil, PA sistem dia elok lah kan. PA sistem dia tu PA sistem yang disetting dengan mempunyai bunyi yang kuat dan bergema. Macam hari ni kan, ni ada setting baru ni. Betul ya? Tak ada setting. Dia automatik rasa-rasa macam dia setting ni. Baik. Jadi bila dia mengeraskan suara dia, kemudian mic dia letak dekat pula, dia jadi terlalu kuat sehingga mengganggu makmum yang masbuk tadi ni. Makmum masbuk itu ada antara benda yang kita perlu ambil perhatian. Jadi kita tak perlu terlalu kuat kan? Nak kuatkan suara untuk sekadar bagi makmum dengar. Ini bukan ceramah lah. Kalau ceramah lain cerita lah. Pam itu tak apa. Ni zikir lah. Kita kena meraih. Kecuali kalau tak ada orang yang semayang lah, tak apa lah. Itu benda-benda yang kita kena ambil perhatian, tuan-tuan. Dan tidak luput berzikir dan berdoa itu dengan sebab mengerjakan sembahyang sunat rawatib sebaik sahaja selesai daripada memberi salam. Bersalahan bagi sebahagian ulama, dia kata, tetapi yang lebih afdal berzikir dan berdoa sebaik sahaja selesai daripada memberi salam. Kemudian barulah sembahyang sunat rawatib seperti mana biasanya diamalkan seluruh negeri kita ni ya, di Malaysia. Baik. Kemudian waktu kita berzikir dan doa itu sejurus selepas daripada sembahyang fardu. Itu waktu dia. Sekiranya seorang yang melaksanakan selesai daripada melaksanakan sembahyang fardu, kemudian dia terus sembahyang sunat rawatib. Sunat rawatib ni orang tua panggil sunat kapit fardu. Dia kapit qabliyah dengan ba'diyah. Ada sembahyang sunat rawatib tak kapit, seperti sembahyang sunat subuh, sunat asar kan. Baik. Jadi sunat rawatib ini, kalau ada seorang yang selesai sembahyang fardu, dia tak berzikir, tak doa, dia terus sembahyang sunat rawatib ya. Selesai saja sembahyang sunat rawatib, barulah dia berzikir dan doa. Maka waktu zikir dan doa itu tak luput masa dia, tak habis lah. Dengan sebab kita sembahyang sunat rawatib. Maksudnya selepas selesai bagi salam sembahyang fardu, kita terus sembahyang sunat rawatib, kita tak buat kerja lain dah. Selesai sembahyang fardu, terus sembahyang sunat rawatib. Habis sunat rawatib, baru kita zikir dan doa. Boleh tak? Boleh. Dan tak tidak luput waktu dia ya. Ada sebahagian ulama kata, kalau seorang itu selepas daripada sembahyang fardu, dia mengiringi dengan sembahyang sunat rawatib, maka zikir dan doa tu dah habis dah waktu dia ya. Bukan tak boleh zikir doa, tapi zikir dan doa yang dituntut selepas daripada sembahyang fardu tu, yang akan dapat fadilat dia. Kita nak dapat fadilat dia tu. Doa mustajab kan. Zikir yang kita buat selepas daripada sembahyang fardu ni ada fadilat dia yang besar.
yang dinyatakan dalam hadis-hadis Nabi. Tapi kalau kita dah sembahyang sunat rawatib, dah habis dah waktu dia. Dia mesti selepas daripada sembahyang fardu. Kalau kita sembahyang sunat rawatib, dah selang dah, waktu habis. Ini sebahagian ulama kata, sebab ada khilaf, dia kata begitu. Cuma dia kata pendapat yang terpakai, pendapat yang muktamad lah, walaupun selepas sunat rawatib boleh kita nak berzikir dan doa. Kerana sembahyang sunat rawatib tu dia berkaitan dengan sembahyang. Contohnya selepas kita sembahyang ba'diyah zuhur, kita nak zikir doa boleh. Cuma dia kata yang afdal hendaklah kita berzikir dan berdoa selepas saja memberi salam. Itu yang paling baik, selepas itu barulah kita sembahyang sunat rawatib. Baik, maka hasil asal sunnah itu walaupun azkar yang bukan maksur, zikir-zikir yang bukan maksur, tetapi dengan diamalkan azkar dan doa-doa yang maksur itu adalah terlebih afdal daripada yang bukan maksur. Dan azkar dan doa maksur itu amat banyak. Kemudian dia kata, zikir dan doa manakah yang paling baik untuk kita amalkan selepas daripada sembahyang fardu? Doa dan zikir dan doa yang diambil oleh kita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa, zikir yang ditinggalkan oleh Nabi maksur. Maksur ni maknanya doa, zikir yang ditinggalkan oleh Nabi kepada umat dia. Zikir dan doa yang Nabi amalkan dan Nabi ajak para sahabat, Nabi amalkan selepas daripada sembahyang. Banyak orang kan. Itu yang lebih baik diamalkan selepas sembahyang fardu. Kalau kita zikir dan doa yang ditulis oleh para ulama, zikir dan doa yang disusun oleh para ulama, bukan yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh tak? Boleh. Dapat asal sunnah. Kerana sunnah selepas daripada selesai memberi salam, yang mengikut sunnah Nabi-nya, kita berzikir dan berdoa. Tak kira zikir doa apa. Tetapi yang paling baik, paling afdal, kita zikir dan doa yang maksur daripada Nabi. Zikir doa yang ditinggalkan oleh Nabi kepada kita. Okey dah. Dan di antara barang mana yang disebut dalam kitab Bushral Karim, dan maksud ibaratnya apabila memberi salam ia, maka hendaklah menyapu dahinya dengan tangannya yang kanan sambil berkata, yakni membaca astaghfirullah 3 kali, kemudian membaca astaghfirullahal azima allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Baik. Kemudian dia nak sebut pada kita selepas bagi salam tu, apa amalan yang kita buat, zikir. Disebut dalam kitab Bushral Karim, dia kata apabila seorang itu selesai memberi salam, dia sapu dahi dia. Dia sapu dahi dia dengan tangan kanan, dengan tangan kiri lah, dengan tangan kanan, seraya membaca astaghfirullahal azim 3 kali. Dia sapu lah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tapi ini amalan yang kita tak buat, kita buat cara lain, tahap kedua nanti. Itu yang disebut dalam kitab Bushra Karim. Sebab itu ada amalan yang disusun oleh para ulama, yang kita kena faham dan ada amalan yang maksur daripada Nabi SAW, walaupun
amalan yang maksur ini ataupun hadis yang diriwayatkan itu dhaif, tetapi boleh diamalkan, ya. Kerana hadis dhaif bukan bermakna palsu. Kena faham tu lah. Hadis dhaif bukan bermakna palsu. Dhaif tu dia ada kriteria kekuatan hadis tu, tingkatan dan martabat hadis, bukan bermakna palsu. Palsu tak boleh lah. Baik. Kemudian membaca astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ataupun kita baca al hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada orang baca tu tak ada masalah, ya. Boleh baca dua, hayyul qayyum pun boleh, hayyul qayyum pun boleh. Baiklah. Okey, jadi yang dalam kitab Bushrul Karim ni, selepas bagi salam kita sapu dai kita astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, kemudian terus baca astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atau hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Habis lah, selesai itu. Kemudian menyapu dengan tangan kanannya memulai atas kepalanya dan membaca bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahumma dhhab 'annil hamma wal hazan. Ayat ni yang kita selalu amal, kan? Selepas daripada apa? Selepas sapu dai ni dia ambil kepala pula. Yang ni kita tak buat lah mula-mula. Amalan kita di Malaysia kita, amalan kita di Nusantara, kita terus sapu ni lah kepala sambil membaca bismillahirrahmanirrahim, kemudian Allahumma dhhab anni alhamma wal hazana, Allahumma dhhab anni alhamma wal hazana. Kita baca doa tu, ya Allah ya Tuhanku, hilangkanlah daripada diri aku ni alhamma, rasa duka cita, ya, wal hazana, dan sedih. Okey, nah. Itu kita selalu amal. Ada orang baca Allahumma dhhab annil hamma wal hazana, dia sapu kepala turun ke bawah, nah. Baik. Ada yang baca bismillah la ilaha illallah, kan. Baik, jadi amalan itu sebahagian daripada amalan selepas daripada, ataupun amalan yang pertama selepas daripada apa, kita memberi salam sembahyang fardu, nah. Kemudian membaca ya Allahumma antas salamu wa minkas salamu tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Kemudian baru baca Allahumma antas salam. Ini tertib susunan yang disebut dalam kitab ni, ya. Kita amalkan tertib susunan kita yang disusun oleh para ulama kita, kan, yang diterima daripada para ulama yang lain. Jadi di setiap negara amalan zikir dia, susunan dia berbeza, tapi tak keluar daripada lingkungan zikir yang maksur yang datang daripada Nabi dan doa yang maksur. Cuma cara susun ada yang kurang, ada yang lebih, itu tak ada masalah. Jangan kata awak Arab ni tak buat macam kita. Dah. Di hadis terlalu banyak, tuan-tuan, tentang ni. Maka ulama dia susun di tempat itu, disusun mengikut, ya, amalan di tempat dia lah. Ya. Di tempat kita ada para ulama kita yang susun zikir tu mengikut di tempat kita ni, ikut ulama yang bawa tu. Jadi kalau begitu kita akan tengok ada sebahagian zikir ada persamaan, ada yang dia tambah, tak ada kat kita, ada kat kita, tak ada kat dia. Itu tak ada masalah, nah. Baik. Macam kita ini juga bacaan yang Nabi baca, Allahumma antas salam wa minkas salamu tabarak wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Kemudian ada para ulama ditambah di sini, selalu kita duk baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa an tabarak wa ta'ala tabarak rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Itu tambahan.
ya. Tambahan ya. Baik. Kemudian dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ni yang juga ini amalan zikir yang diamalkan selepas daripada sembahyang di tanah air kita, kan? Kita baca astaghfirullahal azim, kemudian kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kan? Kita baca berapa? 10 kali lepas subuh dan lepas maghrib, dan 3 kali pada waktu selain daripada subuh dan maghrib, kan? Subuh maghrib tu dia ada riwayat hadis, ya. Nabi baca 10 kali. Sebab tu beza dengan waktu-waktu yang lain. Semua kita bersandarkan kepada nas, ya. Pada nas, ada nas. Yang mana amalan yang ada nas kita ikut. Ada nas pada Nabi SAW. Kadang-kadang ada nasnya secara khusus. Okey, lepas maghrib, lepas isya 10 kali. Lepas maghrib, lepas subuh 10 kali. Kita ikut tu. Ada kadang-kadang nas daripada Nabi, teks, ya, hadis daripada Nabi itu secara umum. Maka kita boleh buat secara umum, kan? Contohnya 3 kali dia tak sebut waktu bila. Selepas sembahyang baca 3 kali. Umum lah, boleh baca setiap waktu sembahyang fardu. Baik, jadi para ulama ni dia merujuk kepada nas yang diriwayat pada Nabi SAW. Baiklah. Kemudian membaca ya Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd wa la haula wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan la ilaha illallah mukhlisina lahud din walau karihal kafirun. Ini pun amalan selepas daripada sembahyang. Juga ada dalam amalan wirid selepas sembahyang di tempat kita. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kan? Itu yang selalu kita amalkan lah. Kemudian dalam kitab ini dia ada tambahan dia. Ada tambahan dia. Wala haula wala quwwata illa billah wala na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahu as-sana'ul hasanu la ilaha illallah mukhlisina lahud din walau karihal kafirun, ya. Okey. Kemudian membaca ia ayat kursi hingga akhir. Ini juga ada dalam amalan zikir wirid lepas sembahyang, ya, yang kita amalkan. Kemudian membaca suratul ikhlas hingga akhir, Qul huwallah, dan membaca muawwidhataini. Apa dia muawwidhatain? Iaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas hingga akhir keduanya. Ini pun bacaan ayat Al-Quran, surah Al-Quran yang kita amalkan juga, ya, di dalam wirid harian kita. Itu ada persamaan dengan apa yang disebut dalam kitab ni. Kemudian membaca tasbih subhanallah sekurang-kurangnya 10 kali. Dia kata gitu. Membaca tahmid alhamdulillah sekurang-kurangnya 10 kali. Dan membaca takbir Allahu Akbar sekurang-kurangnya 10 kali. Dan sebaik-baiknya membaca tiap-tiap tasbih dan tahmid dan takbir itu 33 kali dan disempurnakan, yakni dicukupkan supaya menjadi 100 dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dengan tidak ditambah yuhyi wa yumit. Mana kita tak tambah yuhyi wa yumit, kita selalu tambah yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, kan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Ini jangan tambah dalam kitab ni, dia kata, nah.
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik. Juga amalan tasbih, tahmid dengan takbir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ada dalam amalan harian kita, wirid harian kita. Cuma di sini dia kata paling kurang baca subhanallah 10 kali. Dan alhamdulillah 10 kali dan Allahu akbar 10 kali ini paling jumlah paling sedikit. Tetapi jumlah yang terbaik dibaca 33 kali tasbih, 33 kali tahmid alhamdulillah, 33 kali takbir Allahu akbar. Paling baik. Kerana itu warid daripada Nabi SAW dalam hadis. Ya. Kemudian digenapkan dia 33 jadi 99. Kita genapkan jadi 100 dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cuma dalam wirid harian kita ada tambahan kan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Betul tak? Kita baca itu kan? Itu dalam wirid harian yang disusun oleh para ulama kita. Dia cuma ada beza dengan dalam kitab ni. Baik. Cuma tak ada masalah. Dia masih duduk dalam lingkungan yang sebut tadi, riwayat daripada Nabi SAW. Mana riwayat dia banyak berkenaan dengan zikir dia. Baik. Kemudian dia kata, dan yang lebih baik lagi, hendaklah membaca takbir itu sebanyak 34 kali. Sebab tu ada orang tanya, hak Allahu Akbar tu kita nak baca 33 ke 34? Boleh dua-dua. Kalau kita baca 33, kalau hak zikir, hak susunan wirid hak kita doa amalkan, Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira, tu sampai yang tu dipanggil menyempurnakan yang 100. Ataupun kita cukupkan 34. Kerana dia ada dua riwayat hadis yang berbeza. Ada Nabi baca 33, Nabi genapkan dengan la ilaha illallah tu. Ya. Dan ada riwayat hadis Nabi baca 34, ya, bagi cukup 100 semua. 34 pada Allahu Akbar tu, subhanallah 33, alhamdulillah 33, maitam Allahu Akbar 34. Jadi 100 ya. Ya. Di sini dia kata nak lebih baik lagi kita baca takbir. Takbir ni makna Allahu Akbar, ya. Dibaca sebanyak 34 kali. Dan hendaklah ditambah dan hendaklah ditambah selepas sembahyang subuh dengan doa maksur ini. Doa ni ini tak ada dalam amalan zikir kita. Allahumma bika uhawilu wa bika usawilu wa bika uqatilu. Dan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan tayyibah. Ini doa yang kita tambah dan baca selepas pada solat subuh, dan juga selepas pada solat subuh ni. Ini doa maksur. Doa maksur ni makna doa yang datang pada Nabi SAW, ya. Doa yang diamalkan oleh Nabi, yang dibaca oleh Nabi SAW. Allahumma bika uhawilu wa bika usawilu wa bika uqatil, ya. Dan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan tayyibah. Itu sembahyang subuh saja. Dan hendaklah ditambah lagi selepas sembahyang maghrib dengan doa maksur ini. Ini yang selalu kita amal, doa ni. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar 7 kali selepas daripada sembahyang maghrib, ya. Dibaca sebanyak 7 kali. Dan selepas daripada keduanya subuh dan maghrib. Selepas daripada keduanya subuh dan maghrib. Jadi subuh dan maghrib dibaca doa Allahumma ajirni 7 kali. Allahumma ajirni 7 kali, nah. Dibaca, kalau setiap orang baca dia kata Allahumma ajirni, ya. Ya Allah, ya Tuhanku, jauhlah
aku daripada azab daripada api neraka, ya. Baik, jadi kalau selain daripada subuh dan maghrib, kerana subuh dan maghrib ini Nabi sebut secara khusus, ya. Nabi sebut secara khusus sesiapa yang memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala daripada azab siksa api neraka sebanyak 7 kali, kan? Dia mohon selepas daripada subuh dan juga daripada maghrib, ya. Itu dia ada hadis yang khusus. Adapun selain pada subuh dan maghrib, lepas subuh dan maghrib ni ada doa secara umum, ya. Allahumma ajirni minan nar tu, doa secara umumnya. Nabi dia suruh kita berdoa, ya, ataupun berdoa berdoa perlindungan daripada api neraka tu, ya. Itu doa umum, ya. Nabi ajar Allahumma ajirni minan nar, kan. Baik, sebanyak 3 kali. Maka yang tu kita boleh buat selain daripada subuh dan maghrib. Tapi di sini dia kata apa? Allahumma ajirni minan nar tu 7 kali, dan selepas daripada keduanya subuh dan maghrib, dan selepas asar, bahkan selepas daripada semua sembahyang fardu, seperti mana tersebut di dalam Al-Jami' As-Saghir dan diakui oleh Al-Munawi, iaitu sebelum daripada melipat 2 belah kakinya, seperti mana di dalam keadaan sembahyang. Maknanya dia baca itu waktu dalam keadaan selesai bagi salam lah, dalam keadaan apa? Dalam keadaan tahiyat akhir, kan. Sebelum kita lipat kaki kita, kita baca ni dulu, macam selalu kita duk buat lah. Baik, jadi makna dalam kitab ni dia kata apa? Doa Allahumma ajirni minan nar ni 7 kali selepas pada maghrib dan subuh. Itu dinyatakan secara khusus, bilangan khusus dalam hadis. Sebab tu kita buat 7 kali, kan. Tetapi dia kata kalau kita buat selepas asar, bahkan pada keseluruhan sembahyang 7 kali pun boleh, nah. Itu sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Nawawi, Imam Al-Munawi di dalam syarah Jami' Saghir bagi Imam Suyuti, nah. Kerana Imam Munawi dia kata apa? Bacaan hadis doa ni, bacaan doa Allahumma ajirni minan nar tu, ya. Bacaan itu ada hadis sebut 3 kali, ada hadis sebut 7. Jadi komentar dia kata 3 itu dia kata bilangan sedikit, 7 tu bilangan banyak, kan. Bilangan banyak mana bilangan paling banyak 7, taklah tambah dah. Sebab Nabi suruh kata 7 ya. Bilangan paling sikit 3, jangan kurang daripada 3. Jadi kita boleh baca di antara 3 dengan 7, ya. Pada selepas daripada selesai sembahyang kita. Baik, ya. Jadi kalau ada orang baca 3 apa lepas maghrib dengan subuh, tak ada apalah. Tapi lebih baik baca 7 nah, lepas pada subuh dan maghrib, kerana itu ada hadis yang khusus tentang dia. Kemudian, dan sebelum berkata dengan yang lain, sebelum berkata-kata dengan yang lain daripada zikir dan doa dan Quran, hendaklah membaca doa yang maksud ini. Sebelum kita bercakap apa-apa, ya, selain berzikir, doa dan Quran lah, kita baca doa yang di bawah ni. Dia kata la, doa maksul juga nah. Makna doa maksul, doa yang ditinggalkan oleh Nabi kepada kita. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
dengan ditambahkan kalimah yuhyi wa yumit. Di sini ada berbeza dengan yang di atas tadi, nak melengkapkan takbir kita tadi kan, kita tak tambah yuhyi wa yumit. Itu mengikut susunan dalam kitab ni. Dan hendaklah membaca doa ini tiap-tiap kali selepas wirid sembahyang 10 kali. Ya. 10 kali. Amalan yang kita buat di tempat kita, wirid harian kita, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ni, yang kita baca 10 kali ni selepas daripada subuh dan maghrib juga. Sama dengan Allahumma ajirni minan nar, subuh dan maghrib. Adapun selain daripada subuh dan maghrib, yang zuhur, asar dan isya, kita beramal dengan yang umumnya, iaitu dibaca 3 kali, ya, dibaca 3 kali. Itu sebagaimana dalam wirid harian yang kita buat lah secara biasa. Tunggu sat tuan-tuan lah. Kita nak khatam dah ni. Nak khatam dah. Kita nak khatam, nak baca apa? Nak baca Fatihah, ambil keberkatan khatam kitab. Boleh no? Dia tunggu sat. Dan luputlah dari kami dulu ni tuan-tuan, bila nak khatam kitab, waktu itulah kita paling tunggu, ya, kerana apa? Bila khatam kitab ni, kita nak ambil barakah dan keberkatan lah. Ilmu, ya, setiap benda tu dia ada barakah dan keberkatan dia. Ilmu yang kita ambil itu, kita nak ambil barakah, nak dapat penambahan kebaikan pada diri kita daripada ilmu yang kita belajar, ya. Setiap kata tu dia ada barakah dia. Barakah tu maknanya ziyadatul khairi ilahi fi syai'. Kita tambah, Allah Ta'ala tambah kebaikan pada satu benda. Kalau barakah pada rezeki, Allah Ta'ala tambah rezeki. Itu. Ini kita nak barakah. Semoga kita mendapat ilmu ni, ya, dia beri kemuliaan. Ini antara adab, ya, kami kalau talabul ilmi, penuntut ilmu, kami tunggu, ya, kami tunggu keberkatan ilmu tu. Tak ada dalam bidang-bidang pengajian yang lain, tak ada. Dalam tradisi ilmu Islam, ini benda yang penting bagi orang yang menuntut ilmu. Okey dah, kita nak habis dah. Dan luputlah daripada mendapat fadilat kelebihan zikir dan doa selepas sembahyang itu dengan bangunnya daripada musallanya. Musalla maknanya tempat sembahyang, tempat yang dia duduk sembahyang tu, dalam masjid, ataupun di mana-mana tempat. Walaupun bangunnya, bukan bangunan, walaupun bangunnya untuk sembahyang jenazah mengikut qaul yang mu'tamad, bukan bangunan, bangunan pula tuan-tuan kata, ada tu salah cetak dah. Walaupun dia bangun untuk melaksanakan sembahyang jenazah. Jadi fadilat macam saya sebut tadi, ya, zikir dan doa selepas sembahyang ni kalau kita buat, ya, dia ada fadilat dia. Bagaimana disebut dalam hadis Nabi. Untuk buka kitab Al-Azkar bagi Imam Nawawi, diceritakan fadilat, ya, kelebihan zikir dan doa selepas sembahyang fardu. Jadi kalau kita nak buat selepas tu boleh tak? Kalau kata lepas sembahyang fardu kita tak zikir doa, kita buat kerja lain dulu, boleh. Tapi tak dapat fadilat tu lah yang dia nak bagi. Pahala dapat, pahala zikir, pahala doa dapat, ya. Tetapi fadilat, kelebihan setiap zikir dan doa yang kita buat tu ada, ya. Baik. Jadi dia kata apa? Sekiranya seseorang itu bangun daripada tempat sembahyang dia, maka habislah fadilat zikir dan doa tadi ni. Dia bangun, contohlah pergi kena roti canai dulu, pergi kena roti canai dulu, lepas tu habis roti canai masuk balik masjid, barulah zikir dan doa, kan? Tak dapat fadilat. Okay, tak dapat fadilat lepas tu, dia punya syarat dia. Kita nak dapat fadilat lepas bagi salam, terus zikir, terus berdoa. Jangan duk pergi sembang dengan handphone. Janganlah, lagi orang telefon, tutup dulu telefon, ya, lagi boleh sembang, kan? Kadang-kadang kalau kita mesyuarat, kan, orang telefon penting ni, kita tutup, kita kata mesyuarat. Itu kan dia. Tapi bila tengok tengah zikir, tengok telefon, terus bangkit,
tunggu dulu, tutup dulu. Kan? Tutup, dia telefon pula, tutup ataupun biar tu kita zikirlah dulu. Kalau kata penting sangat tak apa, buatlah zikir pendek, doa pendek, lepas tu keluar. Jangan tinggal benda ni lah, untuk fadilat dia. Walaupun dia bangun untuk sembahyang jenazah, dia kata jenazah mai dah. Ya, jenazah mai, dia pun terus sembahyang jenazah ni. Kemudian lepas sembahyang jenazah dia nak zikir doa, tak dapat dah fadilat dia. Tapi kita tengoklah, kalau kita bila jenazah dah mai, kita teruslah, kerana menyegerakan jenazah itu diutamakan. Kerana itu Nabi suruh kita segerakan jenazah dengan sembahyang, segerakan mandi, kafan, sembahyang dan kebumikan. Itu yang dituntut lah. Baik, cuma dia nak beritahu kalau kata sembahyang jenazah sekalipun, tengok tantu ada sembahyang jenazah, kita pisah, lepas tu patah-patah balik nak zikir, tak dapat fadilat dah. Itu mengikut pendapat yang muktamad. Baik, kemudian berdoalah. Beza dengan tadi lah. Tadi kalau sembahyang sunat rawatib tak apa, tu pun ada khilaf ulama macam yang sebutkan tadi kan. Sembahyang sunat rawatib baru dia zikir dengan doa. Ya, cuma sama juga, lebih baik kita zikir doa dulu baru kita buat sembahyang sunat rawatib lepas tu. Kemudian berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa sahaja doa yang ia kehendaki daripada kebaikan dunia dan akhirat. Tetapi berdoa dengan doa yang maksur daripada hadis nabawi atau daripada Al-Quranil Karim adalah terlebih aula, terlebih utama daripada doa-doa yang bukan maksur. Selepas pada zikir semua, kita berdoa, itu penutup bagi wirid. Kita berdoa, apa yang doa yang perlu kita baca, doa yang menjadi kebaikan untuk kita dunia akhirat. Ya, itu doa yang baik. Apa-apa saja doa, sama ada doa bahasa Melayu boleh, doa ulama karang pun boleh. Tetapi doa yang paling terbaik ialah doa maksur, doa yang ditinggalkan, yang diambil, yang dinukilkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan doa yang dirakamkan dalam Al-Quran. Macam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa yang rakam dalam Al-Quran tu. Ya. Doa tu lebih utama. Cuma doa dalam Quran jangan duk tambah, jangan duk pi ubah. Itu ya. Ya, ada orang tambah pula. Jangan Kalau kita doa kita nakal daripada Quran, jangan kita ubah. Kerana itu ayat Al-Quran. Okey, itu lebih baiklah daripada doa yang bukan maksud. Boleh kita nak campur dengan doa hal maksud pada Nabi yang kita hafal, kemudian kita campurlah doa kita dalam bahasa Melayu, doa kita nak tu kan. Tapi utamakan doa hak Nabi dulu. Kerana doa hak Nabi ni doa yang lengkap dunia akhirat. Nampak Baik, selesai kitab kita, kata penterjemah kitab Al-Qawlut Tam terjemah ni Syekh Zakaria Awam Besar dia yang terjemah kitab ni. Alhamdulillahi awalan wa akhira, dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala tamatlah sudah daripada menterjemah kitab Al-Qawlut Tam fi ahkamil ma'mum wal imam ala madhhabil imam Syafi'i radhiyallahu anhu, karangan al-imamul muhaqqiq wal umdatul mudaqqiq Syihabuddin Ahmad Syairaba Ibnul Imad Ibnu Yusuf Al-Aqfahi yang meninggal dunia pada tahun 808 Hijrah. Lama dah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam adada ma dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihi al-ghafilun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita hadiahkan pahala bacaan Fatihah kita kepada pengarang kitab Al-Qawlut Tam dan juga penterjemah insya-Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ahsin khitamana ajma'in wa tawaffana muslimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita akan sambung, ya. Kita akan buka kitab baru nah. Jadi saya pilih untuk membaca kitab Usulut Tauhid. Kitab Usulut Tauhid fi ma'rifati turuqil iman li Rabbil Mujir, karangan Tuan Husin Kedah nah. Jadi tuan-tuan yang ada kitab boleh bawa lah, yang tak ada boleh beli, ada jual. Kitab ni ada jual, kedai Iqbal rasanya ada. Ya, kitab Usul Tauhid, ya. Usul Tauhid, saya rasa ada jual di kedai nah, sebab dia ada cetakan baru. Kitab ni memang dibaca lah. InsyaAllah kita minggu depan kita akan mula bacaan kitab tersebut, ya. Mudah-mudahan kita dapat daripada kitab ini kita boleh dapat manfaat yang besar, ya. Kitab Al-Qaulul Tam yang kita baca agak lama tu, kan. Semoga dapat memberi manfaat kepada kita dan dapat memperbetulkan ibadah sembahyang jemaah yang kita laksanakan selama ini. Jadi cukup sekadar itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.